Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fasha binti Ahmad Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang artikel saya mengenai model refleksi Al-Quran melalui pembelajaran kosakata Arab untuk golongan orang pekak Islam dengan sokongan teknologi realiti luasan merupakan satu analisis keperluan. Okey, terdapat 8 perkara yang ingin saya bentangkan berdasarkan tajuk artikel saya hari ini. Right, yang pertama, objektif kajian. Yang kedua, penyertaan masalah. Yang ketiga, kajian lepas. Yang keempat, jurang penyelidikan. Yang kelima, metodologi kajian. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, dapatan kajian. Dan yang ke-8, kesimpulan. Okey, yang pertama objektif kajian dan penyertaan masalah. Okey, objektif kajian adalah kajian ini bertujuan untuk menganalisis keperluan model baharu tadabbur Al-Quran melalui materi kosakata Arab bagi golongan dewasa pendengaran berbandingkan teknologi augmented reality. Okey, penyertaan masalah pula terbagi pada dua. Yang pertama, pendidikan Al-Quran bagi golongan orang kurang upaya, khususnya golongan pekak dewasa masih di tahap rendah serta tidak sistematik. Dan yang kedua, tadabbur Al-Quran melalui pendekatan kosakata berasaskan teknologi realiti luasan masih tiada lagi yang dikaji dan dibangunkan. Okey, untuk kajian lepas dan jurang penyelidikan. Okey, kajian lepas. Teknologi realiti terimbung dalam pembelajaran Al-Quran telah berkembang dalam pembelajaran hafalan Al-Quran, hukum tajwid, doa dan solat. Okey, untuk jurang pendidikan pula, kajian ini berbeza dari kajian-kajian lain di mana model ini menggabungkan beberapa aspek seperti kosakata Arab, Al-Quran, teknologi augmented reality dan golongan dewasa pendengaran. Okey, model ini mengetengahkan kosakata Arab di dalam juzuk 30 mengikut tema-tema berkaitan manusia, haiwan, tumbuhan dan fenomena alam. Okey, seterusnya metodologi kajian dan analisis data. Okey, untuk metodologi kajian, soal selidik ini diedarkan kepada 45 orang dewasa pekak Islam untuk mendapatkan keperluan model dengan menggunakan pendekatan Hutchinson and Waters 1987 dengan mengenapasi keperluan, kekurangan dan kehendak. Okey, untuk analisis data pula, soal selidik ini diproses menggunakan pelisian SPSS untuk memanfaatkan analisis statistik dalam mengenapasi keperluan atau corak tertentu dalam data yang akan membantu reka bentuk model ini. Okey, untuk dapatan kajian pula terbahagi kepada 3. Yang pertama keperluan, yang kedua kekurangan dan yang ketiga kehendak. Okey, untuk yang keperluan terdapat 9 item. Dalam item 1, 2, 3 dan 4 atau 40 orang menyatakan keperluan untuk mempelajari kosakata Arab dalam juzuk 30 yang berkaitan dengan manusia. 95.6% atau 43 orang menyatakan keperluan untuk mempelajari kosakata Arab yang berkaitan dengan haiwan. 93.3% atau 42 orang menyatakan keperluan untuk mempelajari kosakata Arab yang berkaitan dengan tumbuhan. Dan 93.3% atau 42 orang menyatakan keperluan untuk mempelajari kosakata Arab yang berkaitan dengan kejadian alam dan fenomena alam. Selain itu, dari segi teknologi AR, 40 responden menunjukkan keperluan mereka untuk belajar menggunakan AR saat ini dengan kemajuan teknologi. Dengan peratusan markah mencapai 88.9% pada item kelima dan bantuan teknologi AR dalam cara visual 3D untuk menarik minat mereka dalam mempelajari kosakata Arab mendapat skor 93.3% atau 42 orang pada item ke-6. Sampai itu 61.1% atau 41 orang menyatakan keperluan untuk bantuan teknologi AR untuk melihat gambar animasi setiap kosakata yang dipelajari
seakan-akan dalam keadaan realiti. Keperluan bantuan teknologi AR untuk melihat ejaan setiap huruf dalam kosakata Arab yang dipelajari dan menggunakan visual bahasa isyarat untuk memahami maksud kosakata dengan lebih jelas dengan skor 97.8% atau 44 orang dalam item 8 dan 9. Untuk dapatan kajian bagi kekurangan pula, jadual ini menunjukkan kekurangan pengetahuan dalam kosakata bahasa Arab dalam juzuk 30 dan teknologi AR untuk dewasa Muslim yang bermasalah pendengaran. Nombor yang dihitamkan menunjukkan kekurangan tersebut. Dalam item 1, 2, 3 dan 4, 35.5% atau 16 orang menyatakan tidak mengetahui kosakata Arab dalam juzuk 30 berkaitan manusia. 71.1% atau 32 orang tidak mengetahui kosakata Arab berkaitan haiwan. 73.3% atau 33 orang kurang mengetahui kosakata Arab yang berkaitan dengan tumbuhan. Dan 80.0% atau 36 orang tidak mengetahui kosakata Arab yang berkaitan dengan kejadian dan fenomena alam. Di samping itu, dari segi teknologi AR, 40 daripada mereka menunjukkan bahawa mereka tidak pernah mendengar tentang teknologi AR dengan peratusan skor 88.9% dalam item 5 dan mereka tidak pernah menggunakan teknologi AR dalam pembelajaran dengan skor 91.1% atau 41 orang dalam item ke-6. Okey, untuk dapatan kajian bagi kehendak pula, terdapat 10 item. Okey, dalam item 1, 2, 3 dan 4, 97.7% atau 44 orang menyatakan keinginan untuk mempelajari kosakata Arab dalam juzuk 30 yang berkaitan dengan manusia. Okey, 93.3% atau 42 orang yang berkeinginan untuk mempelajari kosakata Arab dalam juzuk 30 yang berkaitan dengan haiwan. 97.7% atau 44 orang berhasrat untuk mempelajari kosakata Arab yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan 97.8% atau 44 orang berhasrat untuk mempelajari kosakata Arab yang berkaitan dengan kejadian dan fenomena alam. Selain itu, dari segi teknologi AR, 42 orang daripada mereka menunjukkan keinginan untuk belajar menggunakan AR seiring dengan kemajuan teknologi yang peratusan markah 93.3% pada item kelima. Dan buku AR secara visual dalam 3D untuk menarik minat mereka dalam mempelajari kosakata Arab mendapat markah 100% atau 45 orang pada item ke-6. Okay, sementara itu, semua responden menyatakan keinginan untuk menggunakan teknologi AR mudah alih secara visual dalam 3D untuk menarik minat mereka dalam mempelajari kosakata Arab dan bantuan teknologi AR untuk melihat gambar animasi setiap kosakata yang dipelajari seolah-olah dalam keadaan relatif 100 100% ada 45 orang pada item ke-7 dan ke-8. Okey, dalam hal ejaan pula, 97.8% atau 44 orang berkeinginan untuk bantuan teknologi AR untuk melihat ejaan setiap huruf dari kosakata yang dipelajari pada item ke-9. Walaupun demikian, pada item ke-10, 100% atau 45 orang mengharapkan bantuan teknologi AR untuk memahami kosakata Arab dengan lebih jelas melalui video isyarat. Okey, sebagai kesimpulan, dalam menganalisis keperluan model yang dicadangkan, kajian ini mengambil kira situasi sasaran berdasarkan kerangka kerja Hutchinson and Waters yang merangkumi keperluan, kekurangan dan kehendak. Idea ini merangkumi keperluan untuk meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam menggunakan teknologi realiti tertimbun atau AR untuk membantu orang dewasa pekak Islam memahami Al-Quran khususnya melalui pendekatan berpusatkan kosakata Arab. Terdapat kekurangan yang jelas dalam penyelidikan yang tertumpu pada keperluan golongan ini dan kajian ini cuba mengatasi kelemahan tersebut. Sekian, terima kasih.